ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sempurna. Beriman, mengurusi dan seluruh ahli dan kuasa surau, seluruh ahli dan kuasa syariah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kali pada malam ini di malam ke-20 dari bulan Syaban 1432 Hijrah. Mari sama-sama kita panjatkan zikran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memanjangkan umur kita, dan Allah menganugerahkan nikmat kesihatan yang baik kepada kita semua. Dan Allah luangkan masa pada malam ini dapat sama-sama kita hadir. Kita berada di dalam surah ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah dengan kita telah menunaikan suatu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah kita mengerjakan salat, yang salat itu difardukan oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku ke atas besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah SWT juga pada malam ini dapat kita berada di dalam majlis ilmu yang kebetulannya ceramah kita pada malam ini seputar tazkirah kita di ambang Ramadan. Persiapan kita untuk kita bertemu dengan satu bulan yang penuh dengan rahmat Allah, yang penuh dengan fadilat, keistimewaan yang tidak mungkin kita perolehi di dalam bulan-bulan yang lain, melainkan hanya dikurniakan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bagaimana yang kita semua setiap maklum yang saya sebut tadi, malam ini kita melangkah ke malam yang ke-20 dari bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang ke-8 dalam takvim Islam, dalam takvim Hijriah. Dan selepas Syaban bermakna 10 hari lagi insya-Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Tak tuan-tuan, umur kita, kehidupan kita, ajal maut kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui bila kita akan dipanggil kembali ke rahmatullah. Alhamdulillah, hingga saat ini, hingga malam ini kita masih lagi dapat menghirup udara punya Allah. Kita masih dapat menunjukkan kita menghembuskan nafas kita keluar dengan baik. Kita kena ingat tuan-tuan, muslimin dan muslimat, nafas kita itu telah pun ditetapkan oleh Allah. Setiap hari kita bernafas, kita sejuk nafas masuk dalam tubuh kita, dan kita menghembuskan nafas itu keluar. Nafas itu telah ditetapkan oleh Allah. Dia makin berkurangan, makin kuat, sehingga sampai kepada satu saat nafas kita itu habis dan kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Tuan-tuan, bila kita menghembuskan nafas yang terakhir, jasad kita kaku, roh kita dipisahkan daripada jasad. Ketika itu kita berpindah daripada alam dunia ini ke alam barzakh, alam kubur. Dari alam kubur itu kita akan berpindah pula ke alam akhirat. Kita ini masih dalam perjalanan tuan-tuan, kita masih dalam mustaqim, perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Sebab itu dunia ini sebagai tempat untuk kita mengambil bekalan-bekalan mazra'atul lil akhirah, tempat untuk kita bercocok tanam, menjaga bekalan sebelum kita sampai kepada akhirat. Dari alam salih, ayah kita berpindah ke alam rahim ibu kita. Duduk dalam alam rahim ibu kita tuan-tuan 9 bulan, keluar kita ke alam dunia. Hidup kita di alam dunia ni tuan-tuan, dengan kehidupan yang diizinkan oleh Allah, nafas yang diberi oleh Allah. Kita belum lagi menghembuskan nafas yang terakhir. Dari alam dunia tuan-tuan, kita berpindah pula ke alam barzakh atau disebut dengan alam kubur. Transit di situ sementara. Dan apabila berlakunya kiamat, dan itu satu kali yang keluar, seluruh manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hidup dengan kehidupan yang kekal abadi. Sama ada tuan-tuan kita beroleh atau kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang mendapat rahmat Allah dengan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah, ataupun tuan-tuan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat laknat, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, orang-orang yang mendapat kerugian Allah, dengan kita akan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab maksiat, dosa yang kita buat ketika kita hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Satu tuan-tuan, bila kita nak sambung Ramadan, kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah pertemukan kita dengan Ramadan.
boleh tuan-tuan jalan. Kali ini Allah beri sekali lagi peluang untuk kita mencapai nikmat Ramadan al-Mubarak. Kita mengharapkan Allah panjang umur kita. Sebab tu tuan-tuan dalam bulan Syaban ini kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajar, yang dibaca oleh alim ulama. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Kita minta kita nak bertemu dengan Ramadan, yang mana kita nak kita dipanjangkan umur oleh Allah. Kalau Allah tidak menghendaki tuan-tuan, bermakna mungkin malam ni, mungkin besok, mungkin hari yang ke-29 Syaban, mungkin hari yang terakhir bulan Syaban, sebelum masuknya awal Ramadan tuan-tuan, kita telah pun dipanggil kembali ke Ramadan. Kita doa kepada Allah, moga-moga Allah panjang umur kita dengan kita berazam. Kalau kita diberi peluang untuk kita mencapai nikmat Ramadan, tuan-tuan, Ramadan itu kita akan jadikan sebagai bulan ibadah kita kepada Allah. Kita jadikan Ramadan itu sebagai bulan kebajikan, bulan kebaikan, bulan sedekah, bulan jihad, untuk kita lawan hawa nafsu, untuk kita lawan kesemua keinginan-keinginan yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita, agama kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengharapkan tuan-tuan, moga-moga kita diberi peluang untuk berada dalam bulan Ramadan. Sebagai saya sebut tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini tuan-tuan, seluruh makhluk Allah Taala, seluruh makhluk bergembira menanti kedatangan Ramadan, dan seluruh makhluk Allah tuan-tuan berduka cita apabila berlalunya Ramadan. Ramadan ini tuan-tuan, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak fadilat-fadilat, banyak kelebihan-kelebihan, banyak keistimewaan-keistimewaan yang Allah beri pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, yang tak mungkin kita perolehi dalam bulan-bulan yang lain. Memadai dengan apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat fihi abwabul jannah, wa ghulqat fihi abwabul jahim, wa ghulqat fihi asyayatin." Apabila tibanya Ramadan, kata Nabi, bila tiba Ramadan, masuknya satu Ramadan, masuknya malam satu Ramadan tuan-tuan, dengan anak pilihan anak bulan Ramadan, pilihan Ramadan, bermakna Nabi SAW berkata, dibuka seluas-luasnya pintu syurga Allah. Bila dia Ramadan, futihat abwabul jannah. Bila tiba saja Ramadan tuan-tuan, dibuka ke semua pintu syurga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka Allah, dan dirantai ke semua syaitan-syaitan. Walaupun tuan-tuan dalam menghuraikan, mensyarahkan hadis ini, ada dua pandangan daripada ahli ulama. Ada sebagian ahli ulama yang berpandangan dengan makna zahir, memang bila tibanya Ramadan, ke semua pintu syurga Allah dibuka seluas-luasnya, dengan makna yang zahir. Ada di kalangan ulama yang mengambil mafhum daripada hadis ini, membuktikan bahawa dengan kelebihan Ramadan, dengan keistimewaan Ramadan, dengan Ramadan itu bulan keampunan Allah, bulan rahmat Allah, bulan yang Allah merdekakan hamba-Nya dari azab neraka Allah, seolah-olah yang Allah bila tiba Ramadan, dengan amalan yang kita buat, hampir kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Layak kita untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan apabila kita senantiasa memelihara diri daripada melakukan benda-benda yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan Ramadan. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahagikan Ramadan itu kepada 3 fasa yang kita semua mesti maklum. Nabi SAW bahagikan Ramadan itu pada 3 fasa. 30 hari tuan-tuan, ada 3 fasa. Fasa yang pertama, permulaan Ramadan, 10 permulaan Ramadan tuan-tuan, disebut dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah. Permulaan Ramadan itu rahmat Allah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan, malam yang ke-11 sampai malam yang ke-20 tuan-tuan, pertengahan Ramadan adalah merupakan malam-malam hari-hari keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. Wa akhiruhu haqqun minan nar. Dan 10 terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan inilah tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan amalan ibadah. Sehingga 10 terakhir Ramadan Nabi SAW beriktikaf di Masjid An-Nabawi. Beriktikaf tuan-tuan, nak mengambil kelebihan 10 terakhir Ramadan, nak memperoleh malam yang telah dijanjikan oleh Allah.
disebut sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Quran itu kata Allah kelebihan amalan ibadah yang kita buat pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, tuan-tuan. 1000 bulan ni maknanya 84 tahun. Ini kelebihan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab umur kita ni, tuan-tuan, pendek. Umur kita pendek. Kalau umur nak banding dengan umur Nabi-Nabi, umat Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad, tuan-tuan, umur mereka panjang. Ada yang hidup sampai 1000 tahun. Ada yang hidup 2000 tahun, tuan-tuan. Umur umat Nabi sebelum kita. Nabi Nuh AS berdakwah sahaja kepada kaum yang mengajak kaum yang sedang beriman dengan Allah. Dakwah Nabi Nuh mengambil masa 950 tahun. Dakwah dia, berapa umur dia, tuan-tuan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, bila Nabi tengok, Nabi melihat umur umat Nabi-Nabi sebelum daripada baginda ni panjang, Nabi rasa sedih. Kenapa Nabi sedih, tuan-tuan? Kerana Nabi merasakan bahawa umat Nabi ni, umat baginda tidak mampu untuk menandingi, untuk bersaing dengan umat-umat sebelum daripada baginda nisbah amalan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Peluang kita hidup ni pendek. Paling lama pun, tuan-tuan, 65 tahun, 70 tahun. Kalau hidup sampai 90 tahun, tuan-tuan, tak boleh nak buat ibadah, tak larat sembahyang. Puasa pun silap-silap tak boleh dah, tuan-tuan. Anak cucu-cucu kena bayar hujah, tak tahu. Tak mampu lah. Jadi tuan-tuan Nabi sedih. Mungkin tak boleh nak tanding dengan umat sebelum daripada baginda. Maka Allah SWT mengingatkan Nabi, wahai Muhammad, jangan bimbang. Walaupun umur umat kamu pendek, tetapi dalam setahun aku pilih 1 bulan. Yang kelebihan dalam bulan itu kalau kita beribadah digandakan. Amalan kita dalam bulan puasa, tuan-tuan, tak sama dengan amalan kita di dalam bulan-bulan yang lain. Doa kita dalam bulan Ramadan tak sama doa kita dengan bulan-bulan yang lain. Dilipat ganda oleh Allah 10 kali ganda. Doa kita, solat kita dalam bulan Ramadan tak sama dengan solat kita di luar daripada Ramadan. Wahai Muhammad, jangan lupa, aku beri istimewa umat kamu 1 bulan yang aku pilih sebagai bulan yang aku beri rahmat, yang aku beri barakah, keberkatan. Kata Allah. Dan di sana dalam bulan itu ada 1 malam yang aku jadikan malam itu kelebihan ibadah. Pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Maka tuan-tuan, bila kita nak sambut Ramadan, jangan kita sambut Ramadan ini sebagaimana kebiasaan kita, adat kita. Dah Ramadan tiba, dah Ramadan dah datang, masuk Ramadan, puasa lah, balik puasa. Tak boleh, tuan-tuan. Persiapan disuruh ilmu kita. Persiapan bagaimana kita nak memahami dan memastikan supaya ibadah kita, puasa kita, amalan malam kita benar-benar diterima oleh Allah SWT. Dan kalau boleh, tuan-tuan, puasa kita kali ini kalau diberi oleh Allah berbeza dengan puasa kita tahun depan. Berpuasa berbeza dengan puasa kita sebelum daripada sebelum hari. Kita nak pastikan supaya puasa kita benar-benar diterima oleh Allah. Jangan puasa kita, tuan-tuan, kita hanya dapat lapar dan dahaga. Itu yang kita dapat. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita tak makan di sana. Orang puasa, kita pun puasa. Dahaga sebab apa? Sebab tak minum. Orang tak minum, kita pun tahan. Pahalanya tidak diberi oleh Allah. Dan inilah yang telah diberi peringatan oleh Nabi SAW. Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi katakan, min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Bahawa ramai kata Nabi di kalangan orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapat apa-apa daripada ibadah puasa melainkan lapar dan dahaga saja. Kenapa yang mereka dapat lapar? Kenapa daripada yang dapatnya dahaga, tuan-tuan? Sebab zahirnya tak makan, tak minum. Hakikatnya puasa itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa, tuan-tuan? Kerana mungkin kita tak menepati syarat-syarat, tak mendatangkan rukun-rukun. Kita tak jaga adab-adab ketika mana kita berpuasa. Mulut saya, tuan-tuan, kita tahan, tak masukkan makanan, tak makan, tak minum. Tapi anggota tubuh mana yang lain, panca indera yang lain, tuan-tuan, kita tak jaga, tak berpuasa. Mata masih tengok, melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Telinga masih mendengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Mulut, lidah kita, tuan-tuan, masih bercakap, bertutur, mengumpat, memfitnah benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tangan masih mengambil perkara yang dilarang oleh Allah. Kaki masih melangkah ke tempat-tempat larangan yang diharamkan oleh Allah. Bermakna sia-sia amalan ibadah puasa
rahimahullah taala menyebut dalam kitab dia, dia membahagikan puasa ini kepada 3. Di sana ada puasa umum, kebanyakan orang awam berpuasa, saum umum. Di sana ada puasa khusus, dan di sana ada puasa saum al-khusus yang lebih khusus. Puasa umum kata Imam Ghazali, kata masuk Ramadan tuan-tuan, giliran kita puasa, seluruh taman-taman, seluruh apa dia, hari-hari Qaryah kita berpuasa, yang Islam kita berpuasa juga, zahirnya puasa. Puasa apa? Tak makan, tak minum. Kalau kita puasa khusus tuan-tuan, apa makna Imam Ghazali kata sepatutnya kita angkat daripada puasa khusus ke puasa umum itu pada puasa khusus. Dengan makna, apa makna puasa khusus tuan-tuan? Dengan makna seluruh panca indera kita juga berpuasa. Lain kata kita tak makan, tak minum di siang hari, bermula dari terbit fajar dengan sebenar matahari tuan-tuan, tak makan, tak minum, tetapi seluruh anggota tubuh badan kita berpuasa. Mata berpuasa, telinga berpuasa, tangan berpuasa, kaki berpuasa. Jangan buat sekali-kali benda-benda yang diharap, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah tuan-tuan, puasa kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu asas dia kepada amalan ni tuan-tuan, sama ada sembahyang ke, sama ada puasa tuan-tuan, kena ada ilmu. Yang pertama asas dia ilmu tuan-tuan. Nak sambung Ramadan ni, selain daripada kuliah kita akan ceramah, kita tazkirah, kita pernah ni tuan-tuan, tuan-tuan juga balik ke rumah kan, kena baca, buka balik kitab, tengok balik buku agama bab puasa. Kalau kita membatalkan puasa, sunat-sunat puasa apa dia, adab-adab puasa apa dia tuan-tuan, kita tengok balik. Asal dengan ilmu, tanpa ilmu tuan-tuan, amalan yang kita buat pasti tidak akan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Syair begitu. Sesiapa yang beramal tanpa ilmu tuan-tuan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, sesiapa yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun, amalan-amalan dia ditolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat tuan-tuan, dia mesti menepati 2 syarat. Apa syarat dia? Yang pertama, ikhlas semata-mata kerana Allah. Sembahyang kita ikhlas kerana Allah, puasa kita ikhlas kerana Allah, sedekah kita ikhlas kerana Allah, kebaikan yang kita buat, kebaikan semua ikhlas kerana Allah. Yang kedua tuan-tuan, menepati syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat amalan, buat ibadah tapi tak kena dengan syariat, tak kena dengan apa diajar oleh Nabi tuan-tuan, walaupun amalan kita ikhlas semata-mata kerana Allah tapi ditolak oleh Allah, kerana tidak menepati dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pasal dengan ilmu. Jika kadang-kadang orang jahil tuan-tuan, nak mengaji tak mau, nak mereka kuliah, mereka ilmu pun tuan-tuan, segan, malu, buat ceramah kadang-kadang, buat tazkirah, poster ni naik merata tuan-tuan, tu pun tak tahu mana mari. Tak tahu mana. Tapi cuba buat poster ni tuan-tuan, penuh padang semua. Hak maksiat tu memang iblis tu. Dia membirakan kita. Duk promosi supaya kita. Tapi ya, hak elok di tuan-tuan, iblis pun tak suka, nafsu pun tak kena. Bagi ya. Jelas-jelas ingat ni kot kata oleh Allah. Kalau tak berikut juga. Tak mau itu lah. Asal dia kita selesai tu dari ilmu. Masyarakat kita hari itu tuan-tuan jahil. Kita kata tuan-tuan, tapi umumnya masyarakat kita jahil. Sampai kadang-kadang benda-benda asas beragama pun tak berhenti. Itu yang berlaku di pembinaan ni tuan-tuan, kita mana? Berapa insiden yang masuk dalam Sahabat tuan-tuan? Berlaku di Pulau Batas, di kawasan Pinang Bukar tuan-tuan. Tok Khatib berkhutbah hari Jumaat. Tuan-tuan. Lepas khutbah pertama, berhenti habis khutbah pertama, duduk jeling tu tuan-tuan. Tok bilang selawat, dia berdiri dekat dulu. Lepas habis selawat, tu khutbah yang kedua tuan-tuan. Semua akan tengok. Bukan dia orang sebab semua masjid anak soleh semua tu. Hari Jumaat. Semua tengok. Lepas daripada selesai khutbah tuan-tuan, boleh sembahyang Jumaat semua kat sembahyang. Selesai sembahyang Jumaat tuan-tuan, berdoa habis selesai, keluar masjid baru duduk sembang. Khatib tadi khutbah katanya tak duduk antara 2 khutbah. Macam mana sembahyang kita? Tak. Dia duduk. Boleh sembang. Tuan-tuan tak? Saya tak tahu. Saya tanya tuan-tuan. Khutbah. Jumaat tuan-tuan. Khatib berkhutbah. Habis khutbah pertama, fastaghfiru inna
innahu huwal ghafurur rahim. Kita duduk dengannya antara dua khutbah. Tapi ini dia sendiri. Dia pusing belakang, tengok pusing tak tahu. Orang sendiri. Lebih pas lawak tuan-tuan, sambung khutbah kedua. Alhamdulillah. Semua anak boleh tengok. Dalam mati, luar mati, apa sama. Tak ada siapa dia kata apa. Betul tak tu? Soal tak soal tu? Atau dia kata, apa tak duduk kan? Soal mat, apa tak duduk. Soal tak soal. Agak-agak, kami agak-agak. Soal tak soal tu kan? Itulah dia jawab kan? Kalau namanya, tuan-tuan, ini kita jahit. Tak tegak masa itu menyebabkan tuan-tuan Jumaat tak sah. Kenapa Jumaat tak sah? Zul antara dua khutbah walaupun bukan rukun khutbah, tapi syarat sah khutbah. Syarat. Sama ada kita semayang, kata kita semua rukun tuan-tuan, tapi syarat. Syarat semayang. Apa dia mengiru tutup aurat, bersuci daripada najis pakaian semua. Tapi kalau pakaian ada najis tuan-tuan, semayang, rokok, tujuh, bacaan semua tepat tu tuan-tuan. Tak sah, tak syarat dia, tak cukup, tak lengkap. Sama sehingga tuan-tuan, seperti dirujuk kepada pejabat mufti, minggu depan mufti pejabat mufti terpaksa hantar pegawai dari masjid itu beritahu Jumaat minggu depan tak sah, semua kena bawa balik semayang. Ya tuan-tuan, nak berita kata jadi berlaku. Kalau tak salah saya 3 minggu depan pun baru sebulan baru. Tak saya ni tu rapat dengan majlis agama tu. Baru sebulan tak salah dibagian apa? Saya tak mau sebut mati. Dibagian apa? Lepas tu dia hari Jumaat ni, kita tahu Jumaat. Bukan orang tu manduk lah sembahyang tu. Lepas hari Jumaat tu orang tu sembahyang Jumaat dah. Ni penuh masjid. Jumaat. Tak tak sembahyang baru tu orang sembahyang Jumaat. Jadi boleh tapi cari dia tak. Tidak betul. Jadi itu. Hak berlaku ni tu imam tak. Selesai khutbah Jumaat tuan-tuan, solat follow Jumaat. Rakaat ini imam, dia imam, imam. Kalau Allah rakaat pertama bukan baca surah Al-Fatihah. Lepas baca surah Al-Fatihah, baca surah, lepas selesai surah Al-Fatihah. Tu imam tahu takbir. Allahu Akbar. Bukan rukuk, sudah sujud pun. Tak rukuk. Dia berbalik ke mana tuan-tuan? Tak rukuk. Dia berbalik. Terus sujud. Dia makmum semua habis sujud. Hak rukuk dia daripada sujud lah. Dia pun sujud sekali. Hak pening tuan-tuan ni macam mana? Dari tak. Badannya dia tak. Lepas sembahyang ni tak sama tu zikir dan Allah habis mengurus balik pun macam bunyi keluar. Nak dikibut tak sebut kata jahil ya masyarakat kita. Sebab itu bab Quran tu bab sembahyang rukun syarat kok sembahyang kok ni Quran setiap individu. Bukan tu imam saja. Setiap individu tuan-tuan mesti tahu hukum. Kalau salah tu imam salah dia kena tegur. Kalau tuan-tuan datang imam lupa rakaat, lupa rukun tuan-tuan, terus berapa yang lain. Semua punya. Soal tak soal bayar tu. Dia tak minta kalau tak salah dia. Dia bukan yang farakah tu. Kalau farakah mesti masuk ke imam salah tak apa punya farakah bayar kami. Baik kena bela tuan-tuan tuan. Baik kena berjemaah. Nak berapa macam mana? Tak ada yang kena tegur. Buat imam. Bukan imam dia mana bela tuan-tuan. Nak bangun itu nak bangun tak baca rukuk. Lepas itu kita tengok subhanallah, dia bangun balik Allah. Boleh tak ni? Saya kata. Yang ini kalau tak ada orang lain kita tahu banyak. Macam mana nak selesai? Macam mana? Kalau dia berlaku begitu. Sama dulu. Rakaat itu dia rakaat itu lawa. Tak dia rakaat. Dia kena sempurnakan balik perkataan doa atau bagaimana semua pun. Nak cerita kita masyarakat jahil. Sama je kalau bila nak sambut Ramadan. Dengan tanpa ilmu tuan-tuan. Kalau sambut Ramadan banyak semata-mata ingin ada masyarakat kita tuan-tuan. Masuk Ramadan Allah Rasul semangat. Tapi bukan kerana ilmu, bukan asal dia datang daripada iman. Itu tuan-tuan amalan apa pun dia mesti daripada
setiap bulan juga mendirikan malam menghidupkan malam Ramadan. Tapi lafaz yang dia sebut ni, lafaz Bukhari tuan-tuan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang berpuasa kata Nabi dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, asal iman tu. Siapa yang berpuasa man shoma Ramadan imanan, kerana beriman dia kepada Allah, memenuhi apa dia? Perintah Allah, melaksanakan apa diperintah oleh Allah dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan balasan Allah, ihtisab, nak balasan Allah, nak syurga, beribadah nak syurga, tuan-tuan, tak salah. Kita pun minta syurga Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta syurga Allah. Dan Nabi kata kalau kamu nak berdoa Allah dan syurga, minta syurga yang paling tinggi, jannatul firdausil a'la, syurga firdaus yang tinggi, tuan-tuan, minta. Dan minta dia duduk syurga saja, minta nak duduk syurga yang tinggi, maka berkait dia tu. Maka Nabi kata sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan ganjaran Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kelebihan itu hebat. Tapi sambut Ramadan, kita sambut Ramadan, masuk Ramadan dengan iman. Kalau dia semangat tuan-tuan, dia tak kekal lama. Dia tak bertahan lama tu. Sebab itu kebiasaan adat kita, masyarakat kita, tuan-tuan pergilah mana-mana dalam Ramadan. Malam pertama Ramadan tuan-tuan, surau tuan-tuan pun confirm penuh. Tak cukup ni tuan-tuan, muslimah kena semain di luar. Ada pun budak juga kena semain di luar. Masjid, surau-surau semua penuh tuan-tuan. Kita yang dijemput untuk menyampaikan tazkirah Ramadan, kalau sampai lewat sikit tuan-tuan, kita jauh, sampai lewat, kena semayang sok yang budak-budak duduk di sekitar tu. Maka tuan-tuan, nak masuk tak boleh. Saya pengalaman 2-3 tahun tuan-tuan, pengalaman. Dan saya bulan Ramadan sembahyang tarawih bukan setempat. Ni Ramadan hari lagi satu hari tuan-tuan. Daripada malam pertama sampai 2 malam yang ada tuan-tuan penuh. Di Penang lah, di Kedah lah, Perak tuan-tuan, Selangor, Kuala Lumpur. Tak sampai Johor tuan-tuan. Penuh. Tuan-tuan telefon tak tarikh, tak ada lagi tak. Sampai di Kuala Lumpur tuan-tuan. Nak juga kita buat tazkirah, alhamdulillah kesedaran masyarakat itu bandar tuan-tuan. Di Kuala Lumpur khususnya tuan-tuan, hebat. Ustaz-ustaz ni sampai tak ada. Dia pun minta juga, saya pengalaman tuan-tuan, pergi tazkirah di Shah. Semalam tuan-tuan bayangkan tazkirah 3 tempat, tak kelebihan. Kita tolak dia kata Allah, Ustaz tolonglah, tolong. Tak apalah, akhirnya susun dengan tuan-tuan. Lepas buka puasa di seksyen 18 tuan-tuan, tazkirah selepas sembahyang maghrib. Ya tuan-tuan. Di seksyen 18. Dia bawa pada seksyen 18 tuan-tuan, apa lecatnya dia tak tahu dia seksyen 16 dia pula tuan-tuan. Soalan di bawah seksyen. Jiran-jiran. Lepas daripada situ bila masuk Isya, bawa pula pergi satu masjid pula. Masjid Anwar kita tak tahu nama itu. Tazkirah masa-masa tuan-tuan selepas Isya. Lepas Isya lepas orang semua, tazkirah dulu setengah jam. Lepas daripada tempat tuan-tuan, tak semayang terawih situ, main Isya di situ. Main terawih tuan-tuan pergi tempat seterusnya. Satu tempat lagi di surau. Di situ tempat terawih 4 rakaat tuan-tuan. Lepas habis terawih, tazkirah berlagi dah. Lepas tazkirah tuan-tuan baru kita boleh sempurnakan terawih kita. Udah. Pakai tuan-tuan. Letih tuan-tuan. Tapi kita nak beri ilmu. Nak pastikan supaya setiap individu Muslim, setiap anak keluarga tuan-tuan, kita ni Muslim Muslimat, amalan puasa kita benar-benar diterima dengan penuh iman. Kalau semangat mata-mata tuan-tuan berlaku sebagaimana yang saya sebut, awal Ramadan, malam pertama Ramadan tuan-tuan, semua masjid-masjid surau-surau penuh. Penuh tuan-tuan. Kalau kata masjid dia waktu giliran imam lah. Ramadan sebulan ada 4 minggu. Itu pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada masjid dia buat giliran imam. Setiap imam ambil 1 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Macam yang dia permata jaga, permata pohon, dia buat giliran imam. Tuan-tuan, semua berebut nak jadi imam minggu pertama. Sebab apa semua berebut jadi imam minggu pertama tuan-tuan? Sebab semangat orang ramai. Semangat orang ramai. Masuk-masuk dari imam tuan-tuan, saya pernah jadi imam situ minggu pertama. Kalau masuk penuh imam kedua, kita bagi salam kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya dah. Macam tu. Kan? Kita bagi salam kita surah Nabi yang itu kita ada lihat ada waktu sebelah kanan. Itu.
Bagi salam dalam ini, di sebelah sini tidak ada makmum. Ini lomba mengatakan dia begitu. Hati-hati dengan lima belakang. Dia kelima semangat. Mari dulu tak tu kan? Terima. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuan? Kalau dia buka mata, dia tengok belakang. Mari. Ada atau bila tak? Sok kamu. Sok kamu. Dia kena semangat. Hak jahil tu ada orang. Ada bisnes orang tak pernah pakai kain pelecat, pakai kain kaki. Bayang-bayang kalau balik di rumah itu pakai baru. Balik rumah itu kok Allah berkuat. Nah, awak dia kata bayar di bata atau macam mana? Bapak pakai kain balik. Nah, pakai kain balik. Sok pucat tunggu pada dia telefon, dia telefon. Saya ceritakan dalam itu. Nah, saya dalam perjalanan tak pergi ke Kuala Lumpur. Nah, tahun sebelum ni buka radio. Mak saya kata radio tu kami sini buat kata radio. Nah, saya tak tahu, tak ingat dah sama ada radio tak pindah ke tengah. Yang penting masa tengah hari. DJ ni dia buka soalan tak Ramadan. Ketika Ramadan ada ustaz yang jawab interaksi dengan pemanggil-pemanggil. Ada seorang belum manggil tuan, dia telefon. Kita dengar tuan, dan orang buka radio tu semua dengar. Dia kata ustaz, dia tanya satu soalan. Ustaz kata silap. Ustaz, malam ketika mana saya pergi solat tarawih dan bila saya balik Ustaz, sampai di rumah bila saya tanggalkan kain, buka kain dekat, tiba-tiba saya tengok kain saya terbalik. Sok tak sok main tarawih? Sok tak sok main tarawih? Tak ada peminta. Ustaz tanya kain saudara tu katil ke? Dia tak katil. Baru pakai tanya, baru lagi. Kain saudara tu ada nanti ke? Nanti apa masalah? Masalah Ustaz, saya tengok cat tu dalam. Cat kursi ke, cat kaca betul-betul dalam. Apa Ustaz jawab? Dia katakan cat tu dalam. Terbalik ke atas, bawah semua. Semua sok. Asalkan bentuk orang. Kita cerita lagi. Bahkan jahil itu pula bila masuk ke penyiaran Allah makin kurang. Kita tak tahu. Makin kurang. Jahil pula penuh, sok. Sampai di belakang. Masuk malam ke penyiaran Allah sebelah korban, dia dah mula kurang. Dah mula kurang. Masuk 10 terakhir Ramadan, yang 10 terakhir kalau para sahabat zaman Nabi berlumba-lumba. Ramai yang ada tiba-tiba kita dah punya nanti dan tinggal surau. Menjauh yang dari rumah Allah Taala. Apa tahu orang tu hati di mana? Orang tu kalau dapat lepas pada dia esok di kamar. Itu karena semangat. Karena semangat tuan-tuan dia kena jalan dia akan berkuat. Tapi kalau dengan iman dia akan bertahan. Dari awal Ramadan dia tetap mengimarkan rumah Allah sampai akhir Ramadan. Okey, akhir Ramadan 10 akhir sudah dilipatkan dalam amalan yang ada dalam dia mulai baca Quran. Quran dulu. Dan kita dah Ramadan kalau dia itu buat ni. Nak sembahyang tarawih umpamanya. Di sini saya tak tahu lah kalau kita buat tu. Sembahyang tarawih boleh kerana setahun tuan-tuan sebulan tu. Dan sebulan tu 30 malam saja kita nak mendengar Al-Quran. Bahkan Ramadan bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Kalau dia sembahyang tarawih, tuan-tuan untuk sembahyang tarawih, solat tarawih ni masjid ke surau tuan-tuan buang duit sikit. Kalau surau tak duit, masjid tak duit, pakai putih kanan korek. Ambil kalau dia imam yang khari yang baca Quran dah tuan-tuan. Baca Quran Masya Allah, kita sembahyang tu tuan-tuan baca sekrok tak. Dengar tu, kita apa lagi dia menghayati bacaan Al-Quran tu, boleh menghayati tu. Kita tarik tu. Ahad baru ni bila saya menyampaikan kuliah maghrib saya di Putra dekat yang pucuk tuan-tuan. Bila sampai ke solat maghrib yang mengimamkan sembahyang tu rupanya seorang imam yang hafiz dan dia daripada Kemboja. Dia tak kata ni bukan kata Kemboja. Tapi tuan-tuan, bila sembahyang maghrib bacaan Allah, Masya Allah betul-betul. Ya, dan lagu tu dia boleh ikut ayat yang dia baca. Kebetulan dia baca kisah Nabi Yusuf AS. Penderitaan Nabi Yusuf, bagaimana dibuang oleh keluarga dia, dicampur masukkan kelinci, dan apa yang Nabi Yusuf dibawa masuk ke Mesir tuan-tuan. Dia baca tu dengan nada yang sedih tuan-tuan. Bila kita bayar di belakang, kita menghayati tuan-tuan. Maka kalau dia panjang lagi pun kita boleh tunggu. Tak mau tu. Banyak sikit saya nak ikut kisah tu. Sampai kuliah saya malam tu, setengah jam pertama tu kan dia berkata kisah Yusuf tu. Semangat kalau iman. Masya Allah. Banyak tuan-tuan. Salah
apa dia tak ada ihsan apa. Di Subang Jaya tuan-tuan dekat dengan Sami tu. Tuan Imam didatangkan daripada Pak. Dan Imam ni tuan-tuan dia buta. Walaupun mata dia buta dia tak nampak tuan-tuan, tapi hati dia cuma dia menghafal Al-Quran, menghafal. Bacaan dia tuan-tuan masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala baca. Kan? Kita ikut selesa itu tuan. Kata janganlah kita jangan berhenti lagi kan. Ya, terus bayar. Sedap kita menghayat bacaan itu. Sampai dalam tafsir saya suka dari Ramadan pun saya puji imam dengan bacaan ini. Dan saya kupas ayat yang dibaca. Lepas daripada habis tafsir apa-apa, saya bagi untuk waktu sikit. Dalam setengah jam 45 minit itu. Dan keluar dalam Ramadan. Lain dengan ceramah pertama ni sampai puluh dah. Macam tu lah, saya tinggal dan berjuang. Kalau saya paling semangat, habis dia kata terus dia keluar, dia bermasjid, ada seorang mari, ada alim mu'afun mari, dia menghadiri saya, kesik, dia salah. Dia kata Ustaz, dia bilang tu, Ustaz tersilau ini memang baik, semangat kepada dia, semangat. Mudah semangat. Kalau Ustaz dia terima, berapa lagi tak boleh buat, dia bawa. Tak boleh baca Quran berapa lagi. Kalau dah tersilau sudah, dia Quran berapa lagi. Imam tadi dia banyak lagu, dia main. Saya kata saya, baca Quran ni, saya tiga lagu saya. Lagu mana, lagu tu, lagu ni. Dia tahu. Dia tahu. Kau dia tanya tuan-tuan, dia kata tengok bila kita bagi apa dia tak kira, motivasi penuh semangat. Ini kan kita baca Quran pun, sama. Dia tak sama tuan-tuan. Ada yang hafiz, tapi tidak qari. Ada yang hafiz, qari. Ada yang tidak hafiz, dia tidak menghafalkan, tapi dia qari. Bacaan dia menepati dengan makhraj, dengan apa yang hukum tajwid dan sebagainya. Tak tahu. Khusyuk kita sembahyang. Macam khusyuk tuan. Tapi yang sampai ada orang yang kita ustaz khusyuk terus sembahyang sampai terkeluar. Ada yang terkeluar. Boleh dia khusyuk banyak. Tu bukan khusyuk kata khusyuk. Tapi ada kita nampak tuan. Peluang kesempatan Ramadan. Allah mensyariatkan solat tarawih tu. Tuan-tuan semangat kalau mana pun. Bukan kalau tak masuk lagi Ramadan, belum masuk Ramadan, tuan-tuan tak boleh buat sembahyang tarawih. Tarawih ni tuan-tuan hanya dibuat untuk menghidupkan malam Ramadan dalam bulan Ramadan. Sebab kalau tuan-tuan tak habis malam, tak solat tarawih semalam, miss malam tuan-tuan, rugi. Tak boleh nak ganti balik lah. Tak boleh nak ganti hanya untuk Ramadan. Malam ni kalau tuan semangat, ustaz bagi apa dia tak terus semangat, mari lepas syok lagi kita buat tarawih. Mana boleh. Jadi jangan lepaskan peluang tarawih tuan-tuan. Buatlah 20 ke buat 8 ke dan bakhillah tuan-tuan kau penuh. Kau tahu apa dia kadang-kadang malam ini sebab dia orang buat 8. Ada yang 8 nak sudah tu dia asyik 8 tarawih buat 20. Benda tu ada dalam dalam benda disyariatkan buat. Zaman Umar 20 kan. Dengan ditetapkan oleh seorang sahabat nama Ubay bin Ka'ab. Qari. Imam kali sahabat. Betul? Ada orang ustaz, kan? Patutnya kita buat 20. Saya semangat dengan kawan 20, tapi di masjid dia buat 8. Kita kata apa masalah? Ni kita buat di masjid 8. Kan? Habis 8, kan ada satu orang harinya, lepas dia buat 8. Lepas dia pun buat lah. Sebab tarawih ni bukan hanya lepas Jumat, lepas Isyak pun. Sembahyang tarawih lagi tak masuk fajar, lagi tak masuk subuh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sembahyang tarawih. Nak sembahyang 8 ke sembahyang 20 ke, ada riwayat zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai 32 kali buat tuan-tuan. Buatlah tarawih. Masalah. Jadi saya kata dah, ni sekolah buat 8, balik rumah, kan? Lepas dia tarawih di sekolah, balik rumah, buat sekolah rumah. Tak apalah, cukupkan 20, lepas buat meeting. Kita tak syok tak balik rumah. Sebab tak syok balik rumah, orang tak tengok. Nak buat rumah, habis dia tahu. Ya, dia kelas main bola. Tak boleh mau tengok juga. Semangat. Tuan-tuan saya semua boleh start ilmu. Tuan-tuan belajar. Tahu tu puasa. Apa dia puasa belajar ilmu tuan-tuan. Jangan benda muda tanpa ilmu dia payah tu. Payah. Ada satu cerita mualaf kalau masuk Islam. Tuan-tuan lama guru saya cerita masa saya pergi pondok tu. Tapi pengajaran dia tuan-tuan kita berani. Ada seorang yang bukan Islam, mualaf tu. Duduk kampung dengan orang lain Islam, orang tengok saudara Islam, baik saudara atau orang yang dia nak masuk
tahu. Jadi tuan-tuan, bila dia masuk Islam, orang Cina ni dia pergi jumpa kata imam surau. Yang kampung itu ada surau. Dia lalu daripada petang tu, tengok kata imam tu di surau. Masih ada di surau. Dia pun berhenti. Berhenti surau tuan-tuan, pergi jumpa kata imam. Kata yang Cina ni, dia kata imam, saya nak masuk Islam. Dia masuk Islam. Imam kata kalau kamu nak masuk Islam, kamu kena mengucap dua kalimah syahadah. Kamu kena mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kamu mengucap dua kalimah syahadah, baru kamu jadi Islam, orang Islam. Dia kata tak apa, dia bersedia untuk mengucap dua kalimah syahadah. Imam kata betul kan kamu nak masuk, bukan kerana apa-apa. Dia kata betul dia nak masuk. Maka tuan-tuan, imam kampung tu dah kawan yang nak masuk Islam, dia pun ada mengucap. Baik ada imam, mari kita ada kamu mengucap. Imam pada tuan-tuan. Kalau anda ilaha illallah, dia pun ikut tuan-tuan, pelek mula-mula tu. Diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pun mengucap doa masyarakat. Alhamdulillah. Pada sebut, Imam Alhamdulillah, kamu ni hari ni dah jadi orang Islam. Imam tu bukan syarah sekilas, orang Islam ni dia ada tanggungjawab dia. Islam ni dia ada amalan dia, ada ibadah yang kita buat. Taat kepada Allah. Antara ibadah, antara amalan yang kamu kena jaga, sembahyang kepada imam. Dalam saya semalam, dalam Islam ni sembahyang, saya semalam 5 waktu saya semalam. Waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya semua imam juga. Kemudian tuan-tuan, kebetulan lepas dosa tu masuk waktu Asar. Masuk waktu Asar. Nanti okey, 5 waktu Asar. Kita kita sekarang ni masuk waktu Asar. Mari kita sembahyang. Kata nama Allah, dia tahu ucap. Sembahyang, saya tak tahu diri, tak belajar, tak tahu apa-apa. Sembahyang macam mana? Imam kata begini, kamu ikut. Apa yang kamu buat, kamu buat. Jadi kalau begitu, mudah. Apa? Imam tu pegang tanya dia, pimpin kepala, pilih air, ambil dulu. Ke imam basuh muka dia, basuh muka. Ke imam kumur tuan dia, kumur. Ke imam basuh, segala-galanya dia ikut. Sampai imam basuh kaki lama, dia pun basuh kaki. Selesai, masuk ke surau, imam tengok ke belakang tak keluar dia. Semua tak. Imam tak keluar, kita sembahyang dulu. Macam merah, surau lama. Dinding tu masih papan dia. Daun bincang, pintu bincang tu jenis papan dia. Daun bincang tu. Tuan-tuan, imam kata sekarang ni kena sembahyang. Nak sembahyang, apa yang aku buat, kamu kena buat. Kamu kena ikut. Jangan tanya, jangan cakap yang tanya. Kalau kamu tanya, cakap, batas sembahyang. Oh, imam pun. Kata malah tak boleh ikut. Dia belakang imam okey. Sembahyang tak tahu. Dia kata Allahu Akbar. Malah pun dia tengok imam takbir. Kalau mata tak boleh ikut. Imam baca surah Fatihah, baca apa dia. Surah, imam Allahu Akbar. Malah rokok. Imam rokok, malah rokok. Imam iktidal, bangun balik. Dan Allah Subhanahu Imam sujud, dia sujud. Sampai akhirnya imam bangun rakaat kedua, Allahu Akbar, dia balik. Malah ikut Allahu Akbar. Alhamdulillah dapat. Kemudian masukkan dua tuan-tuan ke imam rokok. Allahu Akbar. Malah rokok, Allahu Akbar. Masa rokok ni tuan-tuan, ke imam duduk. Makan buah tidak banyak kemudian. Ke imam duduk. Ke imam terbentuk tuan-tuan. Batal rokok dia sembahyang. Batal. Bila batal rokok, ke imam ni berrokok, dari rokok dia berikan. Dia kata kalau aku bangun tak lagi, malam kau boleh buat aku. Kalau aku bangun malam dia itu. Macam mana nak lari? Nak pilih urut nak lari, tak mau bagi malam dia. Dia bicara masa rokok, pandang kita tahu. Malah aku tunggu. Amal tuan dia ada kepala sikit, tengok sudah. Kiri dia, tingkat tuan. Daun, kita tingkat duduk muka. Dia kata kena lompat tingkat. Keimam tuan, dia bangun terus-terus, dia lompat tingkat. Keluar. Mu'alah dia kena rokok, tuan. Dia angkat kepala dia, keimam tak. Mana keimam? Tadi ada orang, tidak ada keimam. Dia pun tengok, tak ada, pusing belakang tak ada. Bangun, tengok luar, nampak keimam dia luar. Mu'alah dia keimam lompat tingkat. Dia pun lompat. Keimam tengok mu'alah lompat tingkat, tuan. Kalau saya kata benar, batas benar, tuan. Keimam lari tak batas benar. Baik, keimam lari tak batas benar. Mu'alah ikut. Sampai batas benar sama tuan. Kecil dia. Keimam tu umur 65. Dia, melukis itu tu jatuh. Jatuh
bangunan, seluruh tanah semua dibagi dia tuan-tuan, bangun, lari, mu'alaf puja tuan-tuan, tengok tempat macam tu, mu'alaf nanti dia buat macam tu. Terima dia tu, dia pun buat macam tu. Dia tak ada tu, tapi buat macam tu, tak? Tengok belakang terima, ada tanah tuan-tuan, dia pun ambil aku. Terima lagi, boleh pergi lagi. Terima lagi tuan-tuan, seluruh kaki dia masuk dalam bumi baju. Cak kaki blok tarik. Mudah. Mu'alaf sampai, dia pun cari, mana bumi baju. Dapat sangat, keluar masuk dalam kaki tu dah, cukup tahu. Itu dia terima. Sampai ujung kamu. Sampai ujung tuan-tuan, imam tak lari dari sini, kemudian terima. Tunggu. Mu'alaf dari tuan-tuan sampai ke imam, dia pun. Tengok imam nanti, dia pun beri. Dia tak kata terima, tak ada, dia berdagang. Duduk dagang terima. Nah, itu apa ya? Kalau tak lari, apa tu? Apa? Aku tenang itu. Sampai tenang balik dari 5 menit. Duduk apa elok atau apa? Mu'alaf terima, dia tanya. Ya, dia kata terima. Siap. Tak ada kan bayar harga mudah. Mu'alaf tak ada kan bayar harga mudah dari tak payah lompat tingkat, tak payah jatuh dalam renang, tak payah ambil tulis kodong masuk sini, tak payah lari. Tak ada kan bayar harga mudah. Timbang kita invest bayar tak? Tak ada. Tak kita apa dia tuan? Tanpa ilmu. Tanpa ilmu sudah kan betul. Kalau ada ilmu, kau imam badan dia juga kita buat kan betul. Itu nak lari buat. Tapi tanpa ilmu, batu apa pun tuan-tuan, asal dia sama ada ibadah. Bahkan hak pejabat dunia ni tuan-tuan, kita ada ilmu. Tuan-tuan nak buat kereta, kita ada ilmu. Tak ada ilmu, tak ambil lesen, tak ambil, tak pergi sekolah mana, tak ambil bawa kereta. Nak naik motor tuan, kena ada ilmu juga. Nak naik motor, kira dia tuan. Kalau tak ada ilmu, ni tak boleh kali. Lagu macam orang asli ni, beri. Apa dia tu bati, betul. Kampung mati, tu bati. Orang balik motor, tu bati semua. Motor apa ya? PP5, motor. Oh, kan? Motor dia tu. Dalam kampung mati tu dia tu ada. Dia naik motor tuan-tuan, pergi ke Pekan di bawah, dekat kampungan itu. Naik motor, balik pergi ke Pekan, balik ke Pekan tuan, pakai dia satu. Apa yang nak jalan balik orang kita sampai kedai dan pergi. Dia satu bayar satu tuan. Satu minit. Akhirnya tuan-tuan bila nak balik, ada seorang berpati dia. Tak boleh jadi berpati dia, kesian dia. Kesian kat motor. Bila dia naik tuan-tuan, orang tahan. Berpati boleh ni. Dia kata tu, motor kita ni ada gear 4. Motor kita ni ada 4 gear. Ada gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Tok pakai lah semua gear ni pula lah. Lepas gear 1, gear 2, gear 3, 4. Baru motor dia dah elok. Tok Batin kata apa tuan-tuan? Tok Batin tepuk dia lah. Cik, betul. Motor kita ada gear 4, gear 4 gear. Tapi kata Tok Batin, kita pernah pakai satu-satu. Dia satu kosong, kita pakai gear 2. Dia 2 kosong, kita pakai gear 3. Dia 3 kosong, kita pakai gear 4. Kalau pakai semua kosong, kenal. Kenal tak kenal? Tak kenal. Dengan mana? Tidak ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu cakap, maknanya kita nak masuk Ramadan, itu harus dari tuan-tuan. Dengan ilmu. Semangat saja, seperti Ramadan tuan-tuan, tidak. Kena ilmu. Ambil tuan-tuan, Ramadan, masa kita semayang tarawih tuan-tuan, kalau dia dapatkan iman, semayang kita baca Al-Quran, baru kita boleh menghayati orang beriman tuan-tuan. Kalau kita ada iman, orang beriman, bila dibaca Al-Quran tuan-tuan, tengok apa yang disebut dalam Al-Quran. Rasulullah Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, orang yang mempunyai, orang yang memiliki iman yang sempurna tuan-tuan, innamal mu'minun, hanya saja orang beriman, mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebut nama Allah Ta'ala tuan-tuan, gemetar hati, takut. Dengan azan tuan-tuan, perintah Allah, cepat-cepat dia bangun berdoa. Bersegera dia untuk laksanakan perintah Allah. Itu sifat beriman yang sebenar, iman yang sempurna. Dengan nama Allah, gemetar apabila dibaca ayat-ayat Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira